Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Selasa 23 Ogos 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Rayuan akhir Datuk Seri Najib ditolak. Hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kekal. Bajet 2023 disedia berteraskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Mahkamah Persekutuan menolak rayuan akhir Datuk Seri Najib Tun Razak sekaligus mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta atas kesalahan menyelewengi dana RM42 juta milik SRC International Siam Berhad. Panel 5 hakim dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati tiada sebarang kesalahan dalam penghakiman dibuat Hakim Mahkamah Tinggi pada ketika itu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Tun Tengku Maimun turut berkata hukuman yang dikenakan ke atas Datuk Seri Najib tidak keterlaluan dan sabitan itu selamat bagi kesemua 7 pertuduhan dihadapinya. Hakim seterusnya memerintahkan hukuman penjara 12 tahun bermula hari ini di penjara Kajang. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Datuk Muhammad Nazlan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan Datuk Seri Najib untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara serta denda. Prosiding kes seleweng dana SRC membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak berlanjutan sejak 4 tahun lalu. Ya, berikut antara peristiwa penting prosiding yang disediakan wartawan Amirul Syafiq Abdul Ghani. Datuk Seri Najib mula didakwa pada 4 Julai 2018 di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dengan 4 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa, membabitkan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. 5 hari kemudian, bekas Perdana Menteri itu sekali lagi didakwa dengan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan nilai yang sama. Mahkamah Tinggi menetapkan kes dibicarakan 33 hari bermula 12 Februari 2019 sebelum ia ditangguhkan. Mahkamah Persekutuan pada 27 Mac 2019 bagaimanapun mengenepikan keputusan penangguhan dan kes mula dibicarakan 3 April tahun sama. Tanggal 11 November 2019, Datuk Seri Najib diarah membela diri. Ahli Parlimen pekan itu kemudian didapati bersalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Ekoran itu, Datuk Seri Najib dikenakan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Pemimpin terbabit kemudian membuat rayuan dan cuba memasukkan bukti baru, namun tidak berjaya. Bermula 15 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari untuk prosiding rayuan akhir. Amirul Syafiq, RTM. Kita beralih ke perkembangan seterusnya. Kerajaan akan memastikan penyediaan bajet 2023 berteraskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat segenap lapisan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia mengambil kira cabaran yang bakal dihadapi tahun hadapan. Jelasnya, antara tumpuan utama adalah untuk memastikan pemulihan pasca COVID-19 selain mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan serta kelangsungan perniagaan. Menghadapi
menghadapi ketidaktentuan global, bajet 2023 turut memberi tumpuan ke arah menambah baik sistem perlindungan sosial serta kesejahteraan hidup rakyat melalui perkhidmatan kesihatan dan pendidikan berkualiti. Kerajaan turut memberikan tumpuan kepada persekitaran hidup yang selamat dan selesa dengan menitik beratkan pembangunan yang inklusif dan mampan. Ia bertujuan agar semua ahli keluarga Malaysia dapat menikmati manfaat pembangunan negara pada masa kini dan hadapan tanpa mengira komuniti atau tempat tinggal. Beliau berucap pada Majlis Konsultasi Bajet 2023 di Kementerian Keuangan Putrajaya. Tambah Datuk Seri Ismail, sebanyak lebih daripada 3,000 isu dan 2,000 cadangan diterima daripada 242 agensi termasuk cadangan mengenai percukaian. Perkara tersebut akan diperhalusi dan diteliti sewajarnya. Lebih 30 cadangan merangkumi aspek rakyat, perniagaan, ekonomi dan kerajaan dikemukakan pada Majlis Konsultasi Bajet 2023. Ya, antaranya menyediakan peluang dan bantuan kepada golongan B40, warga emas dan orang kurang upaya serta meningkatkan pembangunan modal insan dan tenaga mahir. Ia turut menjadi topik utama pembangunan industri pertanian, penjagaan kesihatan awam, pelaksanaan subsidi bersasar dan meningkatkan kerjasama sektor awam, swasta dan sosial ke arah mensejahterakan keluarga Malaysia. Majlis Konsultasi Bajet 2023 disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Kementerian Keuangan Putrajaya. Terbagi kepada 2 sesi, majlis dipengerusikan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Muhammad Saha Abdullah. Ia dihadiri hampir 300 peserta daripada sektor swasta, pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan dan pertubuhan masyarakat sivil. 242 memorandum bajet telah diterima dengan beberapa cadangan penyelesaian. MOF turut melancarkan portal cadangan bajet 2023 sebagai usaha menjadikan proses penyediaan bajet tahunan lebih telus. RTM berjaya menambah baik perkhidmatan rangkaiannya bukan sahaja dari segi kualiti siaran radio, malah aspek penerimaan siaran televisyen digital. Terbaru, Kompleks Jabatan Penyiaran Negeri Perlis yang dinaik taraf dengan infrastruktur digital dijenamakan sebagai Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra atau Kompleks Puspa. Pemasyuran Kompleks Puspa disempurnakan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Said Putra Jamalul Lail. Kompleks bernilai 22 juta ringgit ini mula beroperasi pada 1 April tahun lalu. Prasarana digital berteknologi tinggi ini bagi meningkatkan kualiti siaran dan kesinambungan peranan RTM Perlis sebagai penyampai maklumat sejak 31 tahun lalu. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KEKOM sedang mengkaji untuk memodenkan 5 lagi RTM negeri. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata beberapa pendekatan sesuai masih dikaji untuk menampung kos memodenkan RTM Melaka, Johor, Pulau Pinang, Selangor dan Kelantan. Langkah itu penting kerana RTM bukan sahaja mampu menjadi ejen integrasi sejajar slogannya teman setia anda, malah turut menjadikan industri penyiaran sebagai komoditi kreatif. Kita berharap pemodenan sektor penyiaran akan kita teruskan. Malah sekarang ini selain daripada media city ataupun kota media Angkasa Puri yang akan juga diresmikan tak berapa lama lagi, kita juga berharap untuk terus mempermodenkan pejabat-pejabat penyiaran ataupun RTM di negeri-negeri. Ini adalah penting kerana perubahan teknologi semasa memerlukan kepada peningkatan kualiti prasarana penyiaran yang lebih baik untuk membolehkan kita memberikan perkhidmatan yang lebih berkualiti lagi. Kos bagi projek naik taraf itu belum dikenal pasti, namun jelas beliau yang penting pembangunan itu dapat dilakukan dengan cepat dan tidak menolak kemungkinan penswastaan tanpa perlu menunggu peruntukan sepenuhnya daripada kerajaan.
Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selamat kembali ke tanah air selepas mengadakan lawatan negara selama 8 hari ke Turkiye. Pesawat khas yang membawa Seri Paduka Berdua serta delegasi mendarat di Kompleks Bunga Raya Kelai pada kira-kira 10.30 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan isteri Datin Seri Muhaimin Zainal Abidin. Antara Menteri Kabinet yang turut menyambut, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Seri Paduka Berdua menerima tabik hormat diraja daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diketuai Major Muhammad Nur Nazmin Abdul Rahim dan 103 anggota dengan diiringi tembakan meriam 21 das serta lagu Negaraku. Istiadat menyambut keberangkatan tiba itu disusuli dengan bacaan doa oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Ya, lawatan negara yang di-Pertuan Agong ke Turkiye berjaya mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-Turkiye yang terjalin hampir 6 dekad. Ya, laporannya bersama wartawan Farhani Azwani Ismail di Istanbul. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, Seri Paduka Baginda sukacita dan kagum dengan lawatan negara ke Turkiye. Seri Paduka Baginda juga menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Presiden dan isteri Emine Erdogan, juga Kerajaan Turkiye sebagai tuan rumah dengan layanan istimewa kepada Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Semenjak hari pertama lawatan ke Ankara, iaitu ibu negara Turkiye, dan seterusnya ke Istanbul, Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia telah diberi pengiktirafan yang tertinggi, iaitu menerima the Order of the State of the Republic of Turkey daripada Presiden Erdogan. Pengiktirafan ini adalah yang pertama bagi ketua negara, khususnya daripada rantau ASEAN. Berikutnya, di Istanbul, Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda telah diberi pengiktirafan, iaitu ijazah kehormat Dr. Falsafah dalam Sains Politik dan Hubungan Antarabangsa daripada Marmara University. Yang menariknya, Marmara University ini adalah universiti di mana Erdogan telah menerima ijazah pertamanya pada 1981. Pengiktirafan Turkiye juga dilihat hasil dari lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bulan lepas yang telah meningkatkan kerangka kerja bagi kerjasama strategik kepada kerjasama strategik komprehensif. Seri Paduka Baginda juga menzahirkan sukacita berpeluang bertemu rakyat Malaysia di Turkiye dengan menyantuni dan mengetahui kebajikan serta perkembangan rakyat. Seri Paduka Baginda turut berbangga dengan kejayaan dan pengiktirafan kepada keupayaan rakyat serta syarikat-syarikat Malaysia yang bekerja dan beroperasi di Turkiye, antaranya seperti Malaysia Airports Holding Berhad, Khazanah Malaysia, Tenaga Nasional Berhad dan Malakat Eco Group Sendirian Berhad. Penganugerahan darjah kebesaran tertinggi dari Kerajaan Turkiye dan ijazah kehormat Dr. Falsafah dari Universiti Marmara serta lanjutan tempoh lawatan negara atas permintaan peribadi Presiden Erdogan kepada Seri Paduka Baginda jelas mencerminkan keistimewaan dan keakraban hubungan kedua-dua pemimpin serta hubungan diplomatik dan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Turkiye. Lawatan negara ini juga mencerminkan keprihatinan Baginda berdua terhadap kesejahteraan rakyat Malaysia di Turkiye. Kali terakhir Seri Paduka Baginda berdua berkenan mengadakan lawatan negara ialah ke Indonesia selama 4 hari bermula 26 Ogos 2019. Selepas Turkiye, Seri Paduka Baginda berdua dijadualkan mengadakan lawatan negara ke Singapura pada bulan hadapan. Farhana Azwani Ismail, Istanbul, RTM. Tangkapan oleh pihak polis setiap hari ianya menunjukkan jumlah yang agak besar juga. Memperincikan perkembangan dalam negara. Bila titah tuanku itu mengatakan ini merupakan bajet yang harus mendapat mandat dan sokongan. Politik, ekonomi serta isu semasa.
saksikan Bicara Naratif setiap Isnin dan Selasa pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Membawa mesej perpaduan dan persaudaraan menerusi aktiviti permotoran dan menariknya inisiatif anak muda ini bukti kebaikan tidak kenal batas usia, agama maupun bangsa. Ya, atas aspirasi itulah kumpulan bermotosikal Adipati Bertiga membangkitkan semangat patriotik dengan cara tersendiri. Laporan Syamimi Saripan. Adipati bermaksud ketua daerah, manakala Bertiga simbolik kepada keanggotaan 3 anak muda ketika awal penubuhannya pada 2019. Kini keahliannya mencecah lebih 40 orang. Pemilihan nama demi inisiatif membudayakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang juga digunakan dalam penulisan setiap perkongsian di media sosial. Dianggotai ahli pelbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan, aktiviti permotoran bukan sekadar hobi. Kita cuba tampilkan diri kita sepositif yang mungkin. Maknanya kita bukan hanya ride ke sana ke sini, penuhkan jalan ke, tidak. Kalaupun kita ride, kita adakan satu objektif yang positif. Adipati Bertiga ni dia bukan mengutamakan awak naik motor apa. Tak, kita mementingkan kebersamaan. Maknanya apa saja background you, apa saja motor yang you bawa, kita nak berkawan dengan orangnya, bukan motornya. Bagi membantu peniaga kafe, aktiviti santai sambil menikmati juadah menjadi kelaziman. Tujuannya membantu menjana kembali pendapatan untuk bangkit ekoran kesan COVID-19. Malah ketika bencana banjir, kumpulan ini turun padang melaksanakan aktiviti kemasyarakatan. Selain turut aktif menyantuni anak-anak yatim melalui program amal. Jelas, semangat patriotisme boleh dibuktikan dengan pelbagai cara. Bukan sekadar mengibar jalur gemilang, tetapi dizahirkan dengan berbakti kepada masyarakat. Sementara muda ni, mulakanlah eksplorasi masing-masing. Sebab kita nak jalankan satu eksplorasi mencari diri ni bukan satu masa yang singkat. Dia boleh ambil masa bertahun. Cari tahu apa yang anda minat, tetapkan, cari kemampuan dan tetapkan pegangan diri dan mulakan. Sebab kalau tak mula, sampai bila-bila kita duduk zon selesa, benda itu tak bagus untuk diri sendiri. Merdeka tidak hanya sekadar mengibarkan bendera, sebaliknya mempunyai maksud yang lebih dalam. Malah kata merdeka itu juga mempunyai maksud yang cukup luas dan setiap orang mempunyai definisi sendiri mengenainya. Tidak hanya pada tanggal 31 Ogos. Syamimi Saripan, RTM. Baik, bermula Khamis ini iaitu 25 Ogos hingga 29 Ogos, beberapa siri penutupan jalan akan dilakukan melibatkan jalan-jalan utama sekitar Dataran Merdeka. Penutupan jalan dibuat bagi memberi laluan kepada latihan ikrar, raptai dan raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Pada 25 Ogos, Jalan Raja akan ditutup pada pukul 8 pagi sehingga 11 pagi. Manakala pada 26 Ogos,
Penutupan jalan bermula pada pukul 7 pagi sehingga 11.30 pagi. Pada 27 sehingga 29 Ogos pula, operasi penutupan bermula pada pukul 6 pagi sehingga 11.30 pagi. Pada hari sambutan iaitu 31 Ogos pula, 18 jalan utama sekitar Dataran Merdeka akan ditutup. Jalan yang terlibat adalah jalan Travers, Mahala ke Dataran Merdeka. Kita akan lencongkan mahampiran dengan IPD, Ibu Pejabat Polis Briefing. Kita akan lencong ke Jalan Parlimen. Sebenarnya Jalan Damansara daripada arah Sembar Highway Mahala Parlimen tu, kita akan tutup, tidak benarkan masuk ke mahampiran dengan muzium tu ke Jalan Travers. Begitu juga Jalan Damansara yang Mahala ke selatan, kita tidak ke arah Bangsa, kita tidak benarkan turun ke Jalan Travers. Bulatan Syamuddin kita akan tutup daripada klinik Tangling, daripada dalam daripada arah Bukit Aman ni semua, Mahala ke Bulatan Syamuddin. Baik, sebelum kita ke perkembangan seterusnya, kita kembali ke perkembangan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya, selepas gagal dalam rayuan terakhir beliau, Datuk Seri Najib mula menjalani hukuman di penjara Kajang. Untuk laporan lanjut dari lokasi, kita akan bersama wartawan Ravin Samunggam. Silakan. Ya, betul. Aiwan dan Farhatul, kenderaan yang membawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di penjara Kajang kira-kira pada pukul 6.47 petang tadi. Beliau dibawa dengan kenderaan SUV berwarna hitam dan diiringi kenderaan polis. Terdahulu beliau dilihat meninggalkan Istana Kehakiman pada pukul 5.44 petang tadi. Datuk Seri Najib Tun Razak akan menjalani hukuman penjara 12 tahun setelah rayuan ditolak Mahkamah Persekutuan. Seperti saya katakan tadi, beliau ketika ini berada di penjara Kajang. Difahamkan perkara itu dimaklumkan menerusi satu notis waran penjara sejurus selepas keputusan mahkamah dikeluarkan petang tadi. Terdahulu pengamal media dilaporkan menunggu di pintu masuk penjara Sungai Buloh bagi menantikan konvoi yang membawa Datuk Seri Najib Tun Razak dari Putrajaya. Bagaimanapun pada pukul 5.15 petang tadi, maklumat menyatakan beliau akan dibawa ke penjara Kajang. Setakat ini belum ada lagi maklumat sama ada beliau akan dipindahkan ke penjara Sungai Buloh atau tidak. Ketika ini kami masih menunggu di pintu masuk penjara Kajang untuk sebarang kemungkinan. Saudara, anggota polis juga mengetatkan kawalan keselamatan di sini bagi memastikan setiap urusan di pintu masuk penjara Kajang berjalan lancar. Pastikan anda bersama dengan kami menerusi berita RTM dan saluran RTM untuk mendapatkan berita semasa dari penjara Kajang dari semasa ke semasa. Baiklah saudara, itu sahaja laporan saya dari penjara Kajang. Kita kembali ke studio bersama Aiwan dan Farhatul. Aiwan dan Farhatul, silakan. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Marilah sama-sama kita sayangi negara kita, sayangi diri kita, kekal sihat dan jauhi diri kita daripada merokok. Malaysia dan Singapura memuktamadkan dua rangka kerjasama berkaitan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Rangka kerja itu akan menjadi asas bagi inisiatif dua hala dalam bidang berkenaan pada masa hadapan. Dalam kenyataan dikeluarkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menyebut persetujuan dijangka dicapai akhir tahun ini. Perkara tersebut dicapai selepas pertemuan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmi Ali bersama
bersama rakan sejawatnya Gan Kim Yong di Singapura semalam. Di bawah rangka kerja ekonomi hijau, kedua-dua negara akan bekerjasama dalam mobiliti generasi akan datang termasuk kenderaan elektrik dan autonomi, pertukaran dasar alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG serta piawaian teknologi tenaga boleh diperbaharui. Satu rangka kerja kemahiran nasional sedang dirangka bagi tujuan penambahbaikan pasaran buruh dalam era digital. Usaha tersebut bakal diterajui Jabatan Statistik dengan kerjasama Talent Corp menggunakan pendekatan data analitik dalam rencana dasar berkaitan pasaran kerja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed berharap inisiatif tersebut dapat membantu dalam penggubalan dasar pekerjaan berkualiti selaras transformasi digital. The labour market is one of the key components of our economy. It is therefore important to improve our monitoring of the labour market. We need more labour market economists and specialists, both in the government and the private sector, to provide quality inputs to the government in formulating better policies in facing global and domestic economic challenges. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2022 kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya keluarga Ampang. #Keluarga Malaysia. Berita perdana diteruskan dengan edisi sukan bersama Nazri Fahmi. Silakan. Berakhirnya perjalanan Eun Zeong di kejuaraan dunia. United akhiri kemarau kemenangan. Terima kasih Ivan dan Fahadu. Assalamualaikum, salam suka untuk semua. Perjuangan pemain persaingan lelaki negara Eun Zeong di kejuaraan badminton dunia di Tokyo, Jepun berakhir di pusingan kedua selepas pemain ranking ke-42 dunia itu tewas kepada Sitikorn Tamasin dari Thailand 9-21, 21-10 dan 19-21. Zeong yang membuat penampilan pertama di kejuaraan dunia terpaksa akur kepada Sitikorn dalam pertarungan 3 set yang berlangsung selama lebih 1 jam. Pemain berusia 22 tahun itu gagal mengulangi aksi hebat ketika menewaskan juara Masters Malaysia dari Indonesia Chico Aura Dwi Widoyo di pusingan pertama semalam apabila tumpas mudah 9-21 di set pertama. Namun Zeong bangkit di set kedua untuk menang dengan 21-10 dan mengheret permainan ke set penentuan. Bagaimanapun pemenang peringkat perak pada Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham itu sekali lagi gagal menyaingi kehebatan lawannya yang berada di ranking satu lagi mata ke-9, 4 mata turut berjaya mereka. Dalam satu lagi aksi, pasangan bergu wanita muda negara Anna Cheong Teo Mi Ying tidak berdepan masalah untuk mara ke peringkat seterusnya. Mereka berjaya menang straight set ke atas Stein Kuspert dan Emma Moszynski dari Jerman. Set pertama bermula seimbang dengan kedua-dua pasangan saling bertukar mata hingga ke mata ke-11. Namun, dominasi gelanggang baik oleh wakil negara membuatkan mereka menemui mata ke-21 ketika lawan hanya memperoleh 13 mata. Bersambung set berikutnya, serangan demi serangan diteruskan Anna dan Mei Ying ke atas lawan mereka. Ketakasan wakil negara nyata sukar diikuti Kuspert dan Moszynski apabila Anna dan Mei Ying berjaya menjarakkan mata di penghujung aksi sekaligus menang 21-15. Dan itulah kemenangan dengan 21-15. Perkembangan bola sepak, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar telah meletakkan jawatannya bersama Badan Induk Bola Sepak negara itu bagi menumpukan kerjanya di peringkat antarabangsa. Perkara itu disahkan oleh FAM yang menerima peletakan jawatan tersebut dalam satu mesyuarat khas Jawatankuasa Eksekutif hari ini.
Dalam satu kenyataan, FAM turut merakamkan perhargaan kepada Muhammad Saifuddin atas khidmat cemerlang beliau sepanjang bersama FAM. Antaranya ialah kejayaan penganjuran perlawanan kelayakan Piala Asia 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil Jun lalu yang membawa skuad Harimau Malaya layak ke Piala Asia 2023. Muhammad Saifuddin, 61 tahun, sebelum ini dilantik sebagai Setiausaha Agung FAM bagi menggantikan Stuart Ramalingam pada 1 September 2021. Beliau akan meneruskan baki khidmatnya sehingga 31 Ogos ini. Bekas perunding teknikal Liga Profesional Oman itu memberitahu keinginannya untuk kembali menyambung kejayaan di peringkat antarabangsa menjadi sebab beliau mengambil keputusan mengundurkan diri daripada FAM. Bagaimanapun, Muhammad Saifuddin tidak mendahkan ke mana destinasinya selepas ini. Pengendali KL City FC, Boyan Hodak mengakui pasukannya sudah bersedia untuk melayan kunjungan PSM Makassar pada aksi Final Zone ASEAN Piala AFC 2022 di Ceras malam esok. Menurutnya, meskipun sudah mengkaji corak permainan wakil dari Indonesia itu, Boyan bagaimanapun mahu KL City tetap berwaspada dengan ancaman bekas pasukan yang pernah dibimbingnya satu ketika dahulu. Good thing is that Partiman is back. He trained with us. Maybe he's not ready for 90 minutes, but he can have his role. Don't forget these minutes can be played 120 minutes, not only 90. So we need lots of players. Partiman is back. You can see that Ryan and Zafri recovered fully. They play well last matches. So except Kenny and Ahmad Fauzi, everybody will play. Maybe Ayman is not ready. Fakrul Ayman is not fully ready. The rest are all ready and prepared for a match. Sementara itu, bagi penyerang KL City Romeo Morales, aksi esoknya agak istimewa selepas dia menyambut hari lahirnya ke-25 hari ini. This is the most important, so I just want to give my best every game, try working hard, and because my team is doing also, you know, so we are a really work hard team, so we are doing very well so far, so we need to keep in the same moment. Boyan dan Romeo Morales ditemui pada sidang media pra-perlawanan di Ibu Negara. KL City layak ke perlawanan Final Zone ASEAN selepas menyingkir wakil Vietnam Vitel 65 menerusi penentuan penalti. Kita balik ke saingan Liga Perdana Inggeris. Manchester United akhirnya menghadirkan kegembiraan buat para penyokongnya apabila mencatat kemenangan pertama musim ini sekaligus menamakan badi 2 kekalahan berturut-turut. Lebih manis kejayaan itu dilakar dengan menewaskan musuh tradisi mereka Liverpool 2-1 serta disaksikan pemain baharu yang dibeli Casemiro di Old Trafford. Pada aksi tersebut, United jelas tampil dengan lebih baik berbanding ketika tewas kepada Brighton dan Brentford sebelum ini. Jadon Sancho meletakkan United di depan pada babak pertama sebelum Marcus Rashford melebarkan kelebihan menerusi jaringan pertamanya di babak kedua. Liverpool cuba mengejar dengan jaringan Mohamed Salah 10 minit sebelum tamat permainan, namun ia belum cukup untuk menyelamatkan Liverpool daripada mengalami kekalahan pertama musim ini. I'm really satisfied and happy and clear. We wanted a different approach and we have got that. We have a long way to go. And when you are in the process, you have to deal with setbacks. Sometimes you have highlights. Today is a highlight, but yeah, we just started. And what we have to get is the way to above. Yeah, our situation is how it is, and not perfect, but good enough to play better tonight. And I think our situation is good enough that we could have won the game tonight if we would have played slightly better. Kemenangan itu menyaksikan The Red Devils naik ke tangga 14 manakala Liverpool di tangga ke-16 selepas mencatat 2 keputusan seri sebelum ini.
Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pemasuknya waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 23 Ogos 2022. Saudara saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Nazif Ahmad Syukri. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Ikan kembar siam antara yang menarik yang akan dikongsi hari ini. Ya, betul tu, dan menariknya ikan tersebut merupakan baka dari Malaysia. Perinciannya dalam segmen #. Saksikan. Yang dimasukkan tentang 2 ekor ikan arwana baka Malaysia yang cantum pada bahagian perut. Menurut pembelinya semasa kecil, perut ikan yang dibeli Disember tahun lalu itu terbuka seperti tidak berjahit. Dan video ikan unik berkenaan meraih lebih 2 juta tontonan di laman TikTok. Kreatif meraih lebih 500,000 tontonan. Video gabungan gerak tari hip hop dan silat di laman TikTok ini mencuri perhatian. Difahamkan persembahan tersebut merupakan sebuah pertandingan. Gerak tari yang ditunjukkan unik dan menghiburkan. Dan seorang wanita dari Nottingham, England terkejut apabila melahirkan sepasang bayi kembar yang memiliki warna kulit berbeza. Chantel Broughton melahirkan bayi laki dan perempuan yang bernama Aeon dan Azirah. Aeon bermata hijau dan berkulit cerah, manakala Azirah mempunyai mata berwarna coklat dan berkulit gelap. Pakar genetik menyifatkan kelahiran luar biasa itu sebagai 1 dalam sejuta. Berita perdana 23 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.